Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah yang setiap kali Allah Ta'ala lahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan salawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam, kami hormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Barisan IJK Masjid, terima kasih tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf minggu lepas tak dapat hadir, ada kursus sekolah. Kursus apa? Kursus katanya kursus guru tadika isteri saya kan. Tapi sebelum berkaitan dengan tadika, berkaitan politik juga. Patutlah diadakan sebelum PRN kan. Ada banyak waktu lain, waktu itu juga dipilih kan. Apanya ada sebab. Yalah, sekolah situ kan macam mana. Baik, minta maaf pula minggu ni lambat punya buat jalan tu tak habis lagi. Dia sekat mana? Taman Daya ke mana tu. Baik. Jadi sebelum tu, minggu sebelum tu saya ada sebut tentang dalil mengajar agama mengambil upah. Jadi dalilnya daripada kitab ini saya pernah baca lagi terjemahan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Lil Bukhari, mengandungi 294 hadis pilihan dari kitab Sahih Imam Al-Bukhari, diterjemah dan dihuraikan oleh Mustafa Abdul Rahman Wan Ibnu Ar-Rawi Muka surat 203 ni tulisan Jawi lah, asalnya bahasa Arab diterjemahkan. Hadis yang ke-97, Ani bin Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah ta'ala. Mengambil upah kerana mengajar kitab Allah Al-Quran. Daripada Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, yang lebih hak barang yang kamu ambil upah atasnya ialah kitabullah ta'ala, iaitu Al-Quran. Maka dengan hadis yang sahih ini, satu nota kakinya ada hadis riwayat Imam Abu Nuaim dari Abu Hurairah yang mengatakan, barang siapa mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran, maka itulah bahagiannya dari Al-Quran. Hadis ini berarti orang yang mengambil upah daripadanya tidak mendapat pahala. Hadis ini adalah dhaif atau lemah. Maka dengan hadis yang sahih ini nyatalah bahawa harus, iaitu boleh mengambil upah atau bayaran kerana mengajar Al-Quran. Sementara itu ada pula pendapat dari kalangan Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi yang mengatakan tidak harus mengambilnya sebab mengajar Al-Quran adalah ibadat, sedang ibadat adalah hak Allah yang ia sendiri menentukan balasannya. Itu satu dalil. Dalil yang kedua, terjemahan hadis yang ke-98. Ini agak panjang saya bacakan ertinya sahaja. Jampi menawarkan bisa dengan Fatihah dan menerima upah daripadanya. Ini panjang kisah ni. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah keluar sekumpulan, iaitu sebanyak 30 orang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan yang mereka jalaninya hingga mereka datang pada suatu malam ke sebuah kampung daripada kampung-kampung orang Arab.
singgah satu tempat. Kemudian maka minta oleh mereka kepada orang-orang kampung itu supaya mereka diterima menjadi dif. Dif ni tetamu. Dif kehormat tu, itu ambil bahasa Arab tu, dif tetamu. Satu dif banyak duyuf, tetamu Allah kan. Orang mengerjakan haji, tetamu Allah. Dif tu daripada bahasa Arab. Kita ingat Allah dif, bahasa Inggeris ke apa kan. Dif kehormat, kehormat pula kan, Arab, daripada bahasa Arab. Baik, jadi dulu tak ada hotel, jadi mintalah orang kampung situ singgah, orang kampung situ tumpang, nak tumpang bermalam. Tetapi permintaan mereka tidak diterima. Tak tahulah kenapa, tak mungkin rumahnya sempit ke apa, mungkinlah barangkali kan nak sangka baik. Kemudian maka kena sengat ketua kampung itu. Tak macam mana kena sengat ketua kampung tu, kena sengat dengan apa kita tak sebut sini, rasa ada nanti. Lalu berusahalah mereka dengan tiap-tiap sesuatu menurut kebiasaan ramuan yang dipakai untuk menyembuh sengatan itu. Biasa ada ramuan ni lah, herba dia nak sembuhkan sengat tu, tetapi tiadalah memberi manfaat apa-apa. Kalau tak silap kena sengat ni kalau jengking, tak sebut sini, mungkin kitab lain, tak apa. Kemudian berkata setengah mereka, amatlah baik kalau kamu pergi kepada kumpulan mereka yang datang kepada kamu. Cuba tanya yang datang tu, yang minta tumpang tu, manalah tahu ada ubat yang boleh mengobat ke apa. Mudah-mudahan terdapat di sisi sebahagian daripada mereka itu sesuatu. Dalam 30 orang tu manalah tahu ada yang pandai mengobat. Cuba aja kan. Lalu datanglah orang-orang kampung kepada mereka itu. Cubalah tak jalan. Maka berkata mereka, wahai sekalian kumpulan, bahawasanya ketua kami telah disengat dan kami telah berusaha kerananya dengan segala sesuatu, tetapi tiada memberi manfaat akan dia, tak sembuh. Sebab itu adakah didapati di sisi daripada seorang kamu sesuatu, boleh tak tolong, ada apa-apa tak yang boleh tolong ketua kami ini kena sengat? Berkata setengah mereka, ya ada, bahawasanya aku demi Allah sesungguhnya boleh menjampi. Dia sendiri menjawab, tetapi demi Allah sesungguhnya kami telah minta menjadi tetamu kamu. Tapi semalam kita orang minta jadi tetamu, nak tumpang tidur, dan kamu tidak sudi menjadikan kami sebagai tetamu. Dif, ingat tak semalam punya cerita? Ni bukan nak balas dendam, yelah, cuma nak peringatkan balik. Kira mengikit jugalah kan. Kerana itu maka tidaklah aku hendak menjampikan untuk kamu hingga kamu jadikan bagi kami upahan untuk hal ini. Jadi saya ni boleh jampi, tapi sebelum nak jampi tu bagi upah lah dulu. Maka berdamailah mereka atas cara memberikan sebahagian daripada sekumpulan kambing. Berapa banyak sekumpulan kambing tu? Menurut riwayat An-Nasai, banyaknya kambing itu ialah 30 ekor. Dia ada 30 orang, diberi 30 ekor. Kalau harga kat Malaysia satu ekor kambing 1000 dah, 1200. Masa saya buat akikah anak saya 900 lagi. Dah 1200. Kalikanlah 30, katalah 1000 kali 30, ya 30,000. Kalau numpangkan satu malam aja berapa ringgit aja kurang modal. Bagi makan ke apa kan. Kau jadi diminta 30 ekor. Setelah mendapat persetujuan di atas perjanjian tersebut, maka pergilah orang yang hendak menjampi itu, lalu mulailah ia meludahkan, meniupkan ke atas sambil membaca, ke atasnya sambil membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dalam masa yang singkat sahaja, makna keseluruhan surah Al-Fatihah lah, bukan satu ayat saja. Dalam masa yang singkat sahaja seolah-olah dibukakan, yakni dilepaskan daripada ikatan itu dengan pantasnya, merasa segera. Lalu pergilah merasa segar, merasa segar, baiklah sembuh. Lalu pergilah orang yang kena sengat itu berjalan-jalan, dah berjalan dah, dan tiada merasa sakit, tak sakit.
Ia berkata, maka hendaklah kamu sempurnakan kepada mereka upahan mereka sebanyak 30 ekor kambing yang telah mereka bersetuju atasnya. Apa lagi? Bagilah. Kemudian berkata setengah mereka, berbahagialah kamu. Lalu berkata orang yang menjampi, janganlah kamu perbuat hingga kita datang kepada Rasulullah SAW dan disebutkan kepadanya apa yang telah berlaku. Tapi yang menjampi itu nanti dulu, aku nak tanya Rasulullah. Dia minta juga, tapi jap, tanya Rasulullah dulu. Boleh ke tak boleh? Kan? Dia pun seram juga. Kemudian maka kita lihat apakah yang akan diperintahkan Rasulullah kepada kita. Setelah itu mereka datang kepada junjungan Rasulullah SAW, lalu mereka ceritakan kepadanya. Maka ia bersabda, dan apakah tahu engkau bahawa ayatnya, yakni Al-Fatihah, menjadi sebagai jampi penawar yang boleh diambil upahan kerananya. Kemudian ia bersabda, sebenarnya telah betullah kamu, bahagiakanlah kamu upahan itu di antara bahagikanlah kamu upahan itu di antara kamu. 30 ekor, bagilah kamu satu kan, 30 orang, dan jadikan untuk aku bersama kamu sebahagiannya. Rasulullah minta sikit. Kenapa? Rasulullah yang ajar Fatihah. Dan akhirnya maka ketahuilah junjungan Nabi SAW. Perkataan junjungan kepada mereka adalah sebagai menyukakan hati mereka dan menerangkan bahawa perbuatan mereka itu adalah halal. Berkata Al-Arif Billah Abdullah bin Abi Jamrah di dalam Bahjatun Nufus bahawa tempat tiupan hembusan dalam jampi penawar itu ialah sesudah membacakan ayat-ayat. Baca Fatihah dulu baru dihembus. Kerana dengan perbuatan ini dapatlah dihasilkan berkah bacaan di segenap anggota yang dilalui oleh kesan-kesan air liur yang ditiupkan itu. Tiup tu kan ada sikit wap air lah, air liur, jangan diludahkan betul, disebut tiup sahaja. Dalam hadis tersebut diterangkan bahawasanya yang dibaca untuk dijadikan penawar itu ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Menurut riwayat Syu'bah bahawa yang dibaca untuk jampi itu ialah Fatihatul Kitab, keseluruhan surah Fatihah. Menurut keterangan lain sebagaimana yang diterangkan di dalam riwayat Al-A'mash bahawa banyak bilangan membaca Fatihah ialah 7 kali. Diterangkan balik, disyarahkan oleh ulama. Al-A'mash baca berapa kali? 7 kali. Al-Fatihah tu baca 7 kali. Dan menurut sebagaimana yang diterang dalam hadis Jabir pula bahawa bilangannya ialah 3 kali sahaja. Ada ulama, setengah ulama kata iaitu Jabir 3 kali kata. Fatihah tu baca 3 kali. Demikianlah sabda junjungan yang menerangkan tentang jampi kerana menawarkan bisa dan boleh diambil diambil pula upahannya. Jadi itu 2 dalil mengajar agama dan mengambil upah apa nama ni, menyembuhkan penyakit. Dikiaskanlah untuk orang mengajar agama, kiralah di sekolah agama atau di kuliah masjid surau, itu dalilnya. Baik, sambung kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin bagi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ulama Palembang. Yang ini tulisan Rumi. Yang Jawi saya tak bawa pula. Baik, pada muka surat 19, Al-Babul Awal fi Bayanil Aqidah. Masuk pada bab yang awal pada menyatakan akidah. Bermula bab yang pertama menyatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ilmu tasawuf ini juga perlu dikaitkan dengan tauhid ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak, dia jadi salah lah. Jadi salah. Dan wajib atas orang yang akil berakal, baligh cukup umur, itu bahawa mengetahui bahawa Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Artinya esa ni apa? Tunggal, maha satu, tiada yang menyengutui baginya. Menyengutui itu kawan. Allah Ta'ala ini tak ada kawan, syarik, sekutu, kawan baginya, ini bagi Allah. Fardun la nadhira lahu, artinya tunggal, tiada baginya banding.
Tak ada pula perbandingan. Contoh, Allah Ta'ala ni tak ada perbandingan, tak ada contoh. Azaliyun la bidayata lahu, artinya sedia, tiada baginya permulaan. Sedia tu sedia apa? Sedia nak berperang ke, sedia nak menghadapi peperiksaan ke, sedia nak kahwin ke, sedia nak bekerja ke. Sedia maksudnya tiada permulaan. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Sarmadiyun la nihayata lahu, artinya kekal, tiada baginya kesudahan. Allah Ta'ala tak binasa, tak ada mati. Munazzatun an musyabahatil makhluqati, artinya maha suci daripada persamaan dengan segala yang baharu. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Baharu tu makhluk. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Ni ayat Quran ni. Artinya tiada sesuatu yang seumpama Allah Ta'ala, dan iaitu yang mendengar lagi melihat. Tak ada apa yang sama dengan Allah Ta'ala. Satu apa pun tak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Laisa bijismin musawwarin, artinya tiada Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa. Berjisim tu berbadan, ada anggota. Yang berupa, ada pula rupa, wajah, muka. Tiadalah Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa. Allah Ta'ala itu tidak berbadan dan tidak berwajah. Ta'alallahu anil intiqalatil wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihati. Maha suci Allah Ta'ala daripada pindah, bergerak. Pindah tu dari satu tempat ke satu tempat, dan bergerak, dan mengambil tempat, dan bertempat yang tertentu pada suatu benua, dan berpihak. Berpihak ni arah, berarah dengan pihak, arah yang tertentu. Allah Ta'ala tidak berpindah, tidak bergerak, tidak bertempat, tiada berarah. Ini semua poin-poin. Kitab ni kitab tasawuf, jadi dia tak terangkan tauhid secara detail, dia bagi poin saja. Nak detail kena buka kitab tauhid lah. La yahwihi makanun, tiada meliputi akan dia, akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Allah Ta'ala tak bertempat. Diulang lagi. Wala yakhussuhu zamanun, dan tiada menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Zaman tu apa? Masa. Zaman ni kalau orang bahasa Melayu, zaman ni 100 tahun. Zaman asal bahasa Arab, maksudnya apa? Masa. Allah Ta'ala tidak ditentukan oleh masa. Kita ditentukan oleh masa. Lahirnya bila, meninggal dunianya bila, kan? Paling tidak orang, kalau kat Malaysia lah, ada dua sijil, sijil kelahiran dan sijil kematian. Tak? Mesti dapat lah. Ada masanya. Allah Ta'ala tak terkait dengan masa. Kana qabla an khalaqaz zamana wal makana wa huwal ana ala ma alaihi kana. Artinya adalah Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa ia menjadikan akan zaman dan tempat. Allah Ta'ala ada, wujud, zaman belum ada, tempat belum ada. Masa belum ada, tempat pun belum ada. Allah Ta'ala ada sejak makhluk belum ada, itu sejak azali. Dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya. Atasnya tu apa? Iaitu ada, ia sedia tiada berubah-ubah daripada sedianya. Allah Ta'ala tu wujud sebelum adanya zaman, ini masa dan tempat, dan sampai sekarang dan sampai bila-bila Allah Ta'ala tu tak berubah. Syahdan, wajib pula atas tiap-tiap akil balik, orang yang berakal dan balik cukup umur, mengetahui barang yang wajib, perkara yang wajib pada hak Allah Ta'ala, dan yang mustahil atasnya dan yang harus baginya, bagi Allah. Dan demikian lagi wajib pula atasnya mengetahui barang yang wajib, perkara yang wajib pada hak segala Rasulullah, Rasul-Rasul Allah, dan mustahil atas mereka itu
yang harus bagi mereka itu, yang terkandung sekaliannya itu di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau satu orang sudah berakal dan balik cukup umur, dia wajib tahu. Macam mana nak tahu? Penjaga dia lah, ibu, bapa atau penjaga dia yang wajib menyampaikan. Kalau tak pandai, upah orang lain untuk ajar. Tu kalau kita kat Johor, hantar ke sekolah agama. Apa hukum hantar ke sekolah agama? Kalau kita boleh ajar anak kita sendiri, tak wajib lah. Tapi kalau kita tak mampu nak ajar anak kita sendiri tentang agama, wajib. Wajib kita hantar. Baik. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Ini diambil pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, sifat wajib yang wajib bagi Allah yang wajib kita pelajari 13 sifat sahaja. Itu berbeza dari segi nombor sahaja. Dari segi pengertian sama. Maksudnya dari segi pengertian sama macam mana Imam Abul Hasan Al-Ash'ari kata sifat kaunuhu, sifat ma'nawiyah itu sudah termasuk dalam sifat ma'ani, tak perlu dipelajari lagi. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata sifat-sifat ma'nawiyah itu perlu dipelajari sebab dia lain daripada sifat ma'ani. Dia ada kaitan tapi dia lain. Sebab tu kita belajar yang 20 sifat. Kenapa tak belajar 13? Meraihkan pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Pertama, wujudun artinya ada. Allah Ta'ala tu wujud, ada. Kedua, kidamun artinya sedia. Sedia yang ini tiada permulaan. Ketiga, baqaun artinya kekal, tak mati. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadith artinya bersalah-salahan, yang ini tak sama. Ia, yang ini Allah bagi segala yang baharu, yang ini makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri ia dengan sendirinya. Adakah Allah Ta'ala ada kaki? Bukan berdiri itu atas kaki. Maksudnya Allah Ta'ala tak perlukan kawan. Dia jadikan sesuatu atau tiadakan sesuatu dengan sendiri. Tak perlukan kawan, tak perlukan teman. Keenam, wahdaniyatun artinya esa atau maha tunggal, maha satu. Ketujuh, qudratun artinya kuasa. Kelapan, iradatun artinya berkehendak. Kesembilan, ilmun artinya mengetahui. Kesepuluh, hayatun artinya hidup. Kesebelas, sam'un artinya mendengar. Kedua-belas, basarun artinya melihat. Ke-13, kalamun artinya berkata-kata. Ke-14, kaunuhu ta'ala qadiran artinya yang berkuasa, atau keadaannya berkuasa. Ke-15, muridan artinya yang berkehendak atau keadaannya berkehendak. Ke-16, aliman artinya yang mengetahui atau keadaannya mengetahui. Ke-17, hayyan artinya hidup atau keadaannya hidup. Ke-18, sami'an artinya yang mendengar atau keadaan Allah itu mendengar. Ke-19, basiran artinya yang melihat atau keadaan Allah itu melihat. Ke-20, mutakalliman artinya yang berkata-kata atau keadaan Allah Ta'ala berkata-kata. Bagus dihafal. Susah Ustaz? Nyanyilah kan ada lagu tu. Buka kat YouTube sifat 20, ada lagunya dari dulu sampai sekarang. Itu je lah. Orang lain pun tiru itu juga. Raihan pun tiru itu juga. Itu dulu yang buat tu apa nama tu, arkafnya tu kan. Tapi yang itu kita yang boleh ambil lah. Yang lain jangan diambil, yang salah jangan diambil lah. Ustaz arkaf tidak, lagunya tu betul ambil. Cuma yang pada lagu dia tu pun kalau saya bukakan untuk anak saya baru saya perasan dia hayat tu dia sebut hayat, disebut hayyan. Kan?
Hayyun disebut, lepas tu yang tu hayyan. Hayat tu tak sebut hayat, itu je lah sikit kan. Yang lain tu kalau untuk senang hafal kan dia. Makna dia lari tak? Makna dia tak pasti. Hayyun dengan hayat tu kan. Mungkin tengok kamus lah. Tengok kamus itulah sikit. Kalau saya suruh anak saya tukar sikit hayat masa nyanyi tu kan. Baik, itu salah satu cara kan nak hafal sifat-sifat Allah. Tapi kalau dah selalu ulang kaji, belajar, duduk kuliah, hafal juga. Kalau tak hafal lagu tu pun boleh hafal juga. Baik, lagu tu untuk memudahkan saja. Adapun setengah sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat lawan, iaitu lawan segala sifat yang tersebut itu juga. Kalau pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tadi 13 jugalah. Adapun sifat yang jaiz, artinya harus ni maknanya apa? Boleh. Bukan harus tu mesti. Kita haruslah, itu kita mestilah. Ini harus maksudnya boleh ada dan boleh tiada. Adapun sifat yang jaiz, artinya harus, ini boleh pada hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu berbuat mungkin. Berbuat tu maknanya menjadikan mungkin. Mungkin tu apa? Mungkin tu cakap Arab, boleh ada dan boleh tiada. Orang Melayu ambil tapi tak sebut mungkin. Mungkin jadinya MUNG. Susah nak sebut mungkin. Ni ustaz datang tak datang ni? Mungkin datang, mungkin tak datang. Susah nak sebut. Lambat dah ni. Orang Melayu tak sebut mungkin. Mungkin. Kan? Asal ni bahasa Arab tu. Maknanya apa? Boleh ada dan boleh tiada. Makna lagi makhluk. Iaitu berbuat mungkin, yakni menjadikan makhluk, atau meninggalkan berbuat dia, yakni tak jadikan makhluk. Yakni harus diperbuatnya, boleh dibuatnya, dan harus tiada diperbuatnya akan diri. Allah Ta'ala tak wajib jadikan makhluk. Boleh Allah Ta'ala jadikan, dan boleh Allah tak jadikan makhluk. Maka tiadalah wajib atasnya berbuat dia dan meninggalkan dia. Tak wajib Allah Ta'ala jadikan makhluk, dan tak wajib juga Allah Ta'ala tak jadikan makhluk. Isyak ada tahlil tak tadi ya? Azan juga, sambung isyak sikit.
Baik, sambung sikit je tuan ya. Bermula sifat yang wajib pada hak segala Rasul itu 3 perkara. Kitab ni sebut 3 ya. Kalau kitab Tauhid disebut 4. Pertama, sidqun, artinya benar. Kedua, amanatun, artinya kepercayaan. Ketiga, tablighun, artinya menyampaikan segala barang yang disuruh mereka itu, menyampaikan dia kepada segala makhluk. Kalau kitab Tauhid yang lain kita tambahkan fatanah, bijaksana. Adapun sifat yang mustahil atas mereka itu, maka iaitu lawan sifat yang 3 itu seperti dusta, bohong, dan khianat, tidak amanah, artinya menukar budi, dan kitman, artinya menyembunyikan. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu ialah menerima barang sesuatu daripada a'radun basyariyatun, sifat kemanusiaan yang tiada membawa mengurangkan martabat mereka itu yang tinggi, seperti sakit dan barang sebagainya. Rasul itu harus bersifat-sifat kemanusiaan. Jadi tak bolehlah Rasul itu jadi Tuhan. Kalau belajar sifat Rasul, sifat wajib bagi Allah, tak akan timbul percayaan bahawasanya Nabi Muhammad itu Tuhan. Mungkin dah belajar lupa, ataupun mungkin dah belajar tak belajar dalilnya. Maka bila ada orang menyatakan dalil yang lain pula, terpengaruh. Itu sebab penting kita belajar, ulang kaji, dalami lagi supaya lebih mantap, lebih kuat dan dapat menolak dalil-dalil yang salah atau hujah-hujah yang salah. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang wajib menanggung dosa pahala. Ada 4 syarat je. Dah ulang kaji banyak kali ulang lagi dalam kitab Paku Iman, iaitu akil, berakal, balik, cukup umur, sampai surat agama kepadanya. Dan yang keempat, sihat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya. Wajib atas tiap-tiap mukallaf akil, balik, akil, berakal, balik, cukup umur, bahawa mengetahui dan mengiktikadkan, percaya dalam hati bahawa Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi. Ummi itu maknanya tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Itu bukan kelemahan, itu adalah dalil, itu adalah kekuatan. Dalil bahawasanya apa yang Rasulullah SAW sampaikan bukan rekaan daripada dirinya sendiri, tetapi semata-mata wahyu daripada Allah Ta'ala. Wajib mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi, yang tak pandai membaca dan menulis, daripada Quraisy, bangsa Quraisy, diperanakkan di Mekah, lahir di Mekah, dan dikuburkan di dalam negeri Madinah, dikebumikan di Madinah.
namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anak Abdullah, yang anak Abdul Muttalib, yang anak Hashim, yang anak Abdul Manaf, dan disuruhkan kepada sekalian Arab dan A'jam. A'jam ni bukan Arab, dan jin dan manusia. Rasulullah tu menyampaikan agama bukan hanya kepada manusia, malah kepada jin juga. Maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu. Maknanya syariat Nabi-Nabi terdahulu dimansuhkan, iaitu penghulu segala manusia, dan iaitu terlebih daripada segala anbiya, Nabi-Nabi yang dahulu-dahulu, yang paling tinggilah martabatnya dalam di kalangan anbiya, Nabi-Nabi. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil balik cukup umur yang berakal itu membenarkan akan Nabi Muhammad pada sekalian yang dikhabarkannya daripada Allah Ta'ala, sama ada perbuatan dunia dan akhirat, dan bahawasanya tiada diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, akan khabar cerita yang kemudian daripada mati, alam-alam gaib, seperti soal mungkar wa nakir. Kita wajib percaya ada soal mungkar nakir, iaitu dua malaikat yang haibah gerun lagi menakutkan, mendapatkan ia akan mayat, dia akan jumpa dengan setiap mayat. Maka bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah. Risalah itu maknanya kerasulan, dengan katanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Artinya siapa Tuhan kamu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Dan kedua-dua malaikat itu iaitu permulaan fitnah kemudian daripada mati. Fitnah tu apa? Maknanya soalan kubur lah. Maksudnya bukan fitnah tu macam fitnah yang kita faham atas dunia ni. Fitnah dekat situ maksudnya ujian yang kita akan lalui bila masuk dalam kubur. Itu perkara yang benar, bukan dongeng, bukan cerita-cerita biasa. Demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur bagi orang yang maksiat. Maksiat ni bukan berzina sahaja. Maksiat ni maknanya segala jenis dosa. Meninggalkan sembahyang fardu pun maksiat, mencuri pun maksiat, berzina ya memang maksiat lah. Dan kesenangannya bagi orang yang beribadat. Dalam kubur juga kesenangan bagi orang yang beribadat, buat ibadat, wajib percaya. Dan bahawa sekaliannya itu benar. Itu sebab bila seorang meninggal dunia, sunat ditalkinkan. Satu untuk mengajar orang yang telah meninggal dunia itu didengar, dan satu untuk kita yang masih hidup, supaya diperingatkan. Selain khutbah Jumaat setiap minggu, diperingatkan, ingatlah bahawasanya dunia ini sementara, akhiratlah yang kekal selama-lamanya. Kan? Ayat yang sama je tu kan. Diulang setiap minggu supaya apa? Diperingatkan. Dengar dengan tak dengar je lah. Kan? Dengar dengan tak dengar je. Mudah-mudahan dengar lah. Kena pula aircon, penat-penat kalau yang kerja kan. Yang terkerja tu mungkin pagi boleh rehat. Yang kerja pula tu penat-penat, kena aircon. Mudah-mudahan dengar lah. Maka jikalau menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka iaitu dengan adilnya. Nampak? Ditulis ni adilnya. Adil tu apa? Adil ni kan letakkan sesuatu pada tempatnya. Adil dekat sini maksudnya hak milik Allah Ta'ala. Dan jikalau memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hamba-Nya yang berbuat taat, buat baik, maka iaitu dengan anugerahnya, iaitu kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah. Tiada atasnya wajib sesuatu daripada itu. Tak mesti orang itu buat baik Allah Ta'ala masukkan syurga, dan tak mesti Allah Ta'ala jadikan orang yang berbuat maksiat itu masuk neraka. Tak wajib bagi Allah Ta'ala begitu. Kalau Allah Ta'ala siksa orang yang
berbuat dosa itu adil, keadilan Allah, hak milik Allah. Dan kalau Allah Ta'ala masukkan dalam syurga orang yang berbuat taat, itu anugerah Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan, iaitu neraca di dalam akhirat, timbangan, ditimbang di dalamnya itu segala amal manusia, wajib percaya. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan sirat, iaitu titian di atas neraka Jahannam, iaitu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang, dan tergelincir atasnya segala kaki orang kafir dan munafik, maka jatuh mereka itu ke dalam api neraka, dan tetap atasnya segala kaki orang yang mukmin, tak jatuh, lalu mereka itu ke dalam syurga, masuk syurga. Tetapi bersalahan tak sama perjalanan orang mukmin, sekira-kira amal mereka itu ia ada berbezalah macam mana dia berjalan tu, ikut amalnya di dunia. Setengah mereka itu seperti kilat, kan, macam kilat, sap gitu kan, menyambar. Dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang, dan setengah mereka itu seperti kuda yang lari laju, masih lagi lajulah. Dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan, lambat sikit. Dan setengah mereka itu merangkak, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan setengah mereka itu mengesot, suster ngengsot, kan. Kita tengok suster ngengsot kan. Siapa tak tengok lagi, tanda balik ni tengok macam mana suster ngengsot tu kan. Mengengsot, ada yang mengengsot jalan titian sirat, na'udzubillah min dzalik. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan telaga Kautsar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminum daripadanya itu segala orang mukmin dahulu daripada masuk mereka itu ke dalam syurga, kemudian daripada melalui siratul mustaqim. Dan barang siapa meminum daripadanya, nescaya tiada dahaga kemudian daripada itu selama-lamanya. Bermula lintangnya itu, dia punya panjang tu perjalanan sebulan. Besarnya telaga Kautsar tu perjalanan sebulan. Airnya terlebih putih daripada air susu dan terlebih manis daripada air madu. Pada kelilingnya itu beberapa kendi gayung, sebilang-bilang bintang di langit. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan hisab dan bersalah-salahan berbeza segala manusia itu. Setengah mereka itu sangat hisabnya, sangat dicek, disemak. Dan setengah mereka itu sedikit hisabnya, sikit je disemak. Dan setengah mereka itu lalu ke syurga dengan tiada hisab, iaitu muqarrabun, orang-orang yang rapat hubungannya dengan Allah Ta'ala. Dan ditanya daripada anbiya atas menyampaikan risalahnya, kerasulannya. Dan ditanyakan orang mukmin daripada amal mereka itu. Dan ditanyakan orang yang bid'ah daripada agamanya. Dan ditanyakan orang yang kafir daripada mendustakan segala rasul. Kenapa ditanya, Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan dikeluarkan segala mukmin yang mengesakan Allah Ta'ala daripada api neraka, kemudian daripada disiksa hingga tiada tinggal dalam api neraka itu seorang daripada mukmin dengan anugerah Allah Ta'ala. Jadi maknanya orang Islam yang akidahnya betul, kalau dia ada dosa sekalipun, setelah disiksa sebanyak mana dosanya, akan dikeluarkan juga daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Itu menunjukkan kepentingan tauhid yang betul, akidah yang betul, iman yang betul. Ini kitab tasawuf, tapi pada awalnya diterangkan kepentingan ilmu tauhid, tuan-tuan. Jadi cukuplah kadar ni, kita sambung lagi, ada lagi ni satu muka surat, tapi tak apa. Sambung minggu depan insya-Allah atau minggu seterusnya tentang sedikit tentang tauhid. Itu tadi tentang sam'iyat, perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wajib kita percaya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah taala. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.